Hai, apa khabar semua? Selamat datang. Kita bertemu lagi dalam rancangan Playback. Kali ini saya akan bercerita tentang 10 album alternatif international era 90-an pilihan saya. Apa tunggu lagi? Jom. Album alternatif pertama pilihan saya kali ini ialah album daripada band dari US iaitu Weezer, dan albumnya yang saya masukkan ialah The Blue Album. Album ni merupakan album pertama daripada band Weezer ni, yang mana dianggotai oleh 4 personal dan diketuai oleh penyanyi dan gitarisnya bernama Rivers Cuomo. Pada era awal-awal 90s dulu, album ni dikeluarkan pada tahun 1994. Pada era awal-awal 90-an, yang mana muzik didominasikan oleh genre grunge macam apa, Jam, Temple Pilot, Soundgarden apa semua. So band-band seperti Weezer ni yang ada elemen pop, elemen punk rock sikit ni agak susah lah untuk penetrate market. Tapi apabila keluarnya album Weezer ni, scene tu dah agak berubah bagi market US. Album ni merupakan album pilihan saya kerana dalam album ni ada lagu-lagu yang bagi saya album yang agak pure dikeluarkan oleh Weezer ni. Dalam album Blue Album ni ada beberapa lagu hits daripada Weezer, iaitu The World Has Turned and Left Here, Buddy Holly, Undone, The Sweater Song, Say It Ain't So, My Name Is Jonas. Untuk peminat Weezer, this album ni memang must have. You boleh check out album-album lain, Pinkerton ke, The Green Album ke, but then you need to go back to this one, defining the genres. Album pilihan saya yang kali ini ialah album daripada band tersohor daripada Ireland. Band ni pernah memenangi Grammy untuk album sebelum album pilihan saya ni. Album yang saya masukkan tersebut ialah album Joshua Tree, yang mana dalam album tu ada banyak lagu hits. Tapi album pilihan saya untuk alternatif 90-an ni bukan album Joshua Tree. Album yang saya masukkan ini ialah album dari grup bernama U2, iaitu album Achtung Baby. Kenapa saya pilih Achtung Baby instead of saya pilih Joshua Tree ke Zooropa? Achtung Baby ni ialah album transition U2 daripada sebuah band yang rock guitar oriented, hard rock. Tapi untuk album yang Achtung Baby ni, semua tu dah ditinggalkan oleh Bono, Adam Clayton. Tapi masih lagi you boleh rasa U2 punya touching dalam bentuk lebih moden dan lebih eksperimentasi dengan bunyi-bunyian. Untuk album ni, U2 dah tukar direction pada electronic dance music sikit, industrial ada dalam album ni. Album ni juga dah dijual pada masa tu banyak 18 million copies at that point of time. So dalam album ni you boleh dengar lah dia punya perubahan tu dalam semua lagu. Bila you buka first track and then second track, Even Better Than The Real Thing, third track dia ada lagu One. Okay, lagu One ni lagu ballad dia lah kat dalam album ni. And then you go back to Until the End of the World, Who's Gonna Ride Your Wild Horses, So Cruel, The Flight. Ini semua lagu-lagu U2 yang masih lagi dimainkan di U2 punya show until now. Element of electronic memang ada dalam album ni. Dia ada lagi album yang lebih elektronik macam album pop, album Zooropa, tapi ini album elektronik yang sedap lah bagi saya. Ini merupakan permulaan era baru U2 selepas zaman Joshua Tree, Unforgettable Fire, War, semua tu. So untuk U2, you need to check out this one, Achtung Baby. Album pilihan yang ketiga ialah album daripada sebuah band besar British era 90-an, yang mana at that point of time album ni merupakan salah satu penanda aras bagi band-band Britpop yang keluar era 90-an. Band yang saya masukkan ini ialah band Oasis. What's the Story, Morning Glory. Kenapa album ni bagi saya album penting, alternatif? Saya tak masukkan di dalam geran ke apa semua. Kerana album ni pada sebelum keluarnya album Oasis What's the Story Morning Glory ni, Oasis pernah keluarkan album first dia bertajuk Definitely Maybe. Definitely Maybe juga okey, baik. Tapi pada masa tu di British Britpop band macam Pulp, macam Blur, mereka ni agak bersaing. So bila dah keluar album ni, dah macam potong album lain lah. So album What's the Story Morning Glory ni merupakan titik tolak besarnya Oasis ni pergi ke world market lah sebenarnya. Untuk album ni ada banyak lagu hits ya. Roll With It, Wonderwall, and then Don't Look Back in Anger, Some Might Say, Cast No Shadow, Champagne Supernova. So album ni mesti ada lah untuk peminat Britpop dan juga alternatif era 90-an. So check out Oasis What's the Story Morning Glory. Album keempat pilihan saya ialah album daripada band, juga band besar British era 90-an, iaitu Radiohead. Album pilihan saya daripada band Radiohead ni ialah album yang bertajuk The Bands. So The Bands ni merupakan second album band Radiohead ni selepas
first album dia pada tahun 93, iaitu Pablo Honey. Dalam album Radiohead ni ada hit seperti High and Dry, My Iron Lung, ada juga Fake Plastic Trees, lagu-lagu dalam album tu. Kenapa saya pilih album The Band instead of yang lain-lain, komputer ke ataupun album Pablo Honey? Oleh kerana The Band ni merupakan album yang transisi sedikit Radiohead daripada sound yang kotor. Dalam album ni ada elemen keyboard, ada arrangement yang cantik-cantik sikit, and then ada spacey sound. Album ni juga merupakan influence kepada next generation of British band lah, seperti Muse, Travis, apa semua. Kemudian refer juga ke album ni. Radiohead masih lagi mengekalkan guitar oriented band, tapi guitar oriented band dia lebih ke arah experimental gitar yang bunyi-bunyi yang pelik-pelik, bunyi-bunyi yang space sikit. Sangat berbeza lah daripada Pablo Honey tu. Album ni menaikkan nama Thom Yorke ni lah. Album ni juga memberi lebih keyakinan kepada band ni ke mana arah music band ni. Jadi daripada Pablo Honey, you dah boleh tengok Kid A, you boleh tengok OK Computer, dia punya perjalanan band ni. Dia move daripada sound album first dulu, Pablo Honey. So untuk album keempat ni, check out Radiohead The Band, must have. Pilihan saya seterusnya, band ni datangnya daripada Amerika. Muzik yang dibawakan oleh band ni ada elemen ska, elemen new wave sikit, ada punk, and then ada pop sikit. Band yang saya masukkan ialah band No Doubt. No Doubt merupakan band daripada US, Anaheim, tak salah saya, California, yang dianggotai oleh Gwen Stefani, Tony Kanal, Adrian something, dia punya drummer dia ada tu, and then adik kepada Gwen ni main keyboard at point of time. Album ni not their first album, I think the third album. Album yang saya masukkan ni ialah No Doubt Tragic Kingdom. So Tragic Kingdom ni ialah album yang menaikkan nama No Doubt di mainstream punya market lah. Dalam album ni ada hits dia, iaitu Just a Girl, single dia, Spiderweb, Sunday Morning, of course ballad dia, Don't Speak, You Can Do It. Mostly semua lagu dalam album ni memang boleh dengar lah. And then elemen ska, ada reggae sikit, memang sesuatu benda yang lain lah. Dan dalam album ni Gwen juga ada tulis lagu lah tentang dia punya relationship, tentang struggle dia. This album must have untuk yang minat alternative music lah. I think this is No Doubt punya best album lah for me. Dia ada banyak lagi album keluar lepas tu, dan Gwen juga ada keluar album solo, tapi memang tak boleh challenge this one lah. This one best. Album pilihan saya kali ni ialah album daripada band yang datangnya daripada Ireland. Band yang saya masukkan ini ialah Cranberries. Kenalkan, Cranberries. Album saya, pilihan saya ialah No Need to Argue. Kenapa saya pilih Cranberries? At that point of time, early 90s, around 95, 94, Cranberries dah pernah keluarkan first album bertajuk Everybody Else Is Doing It, Why Can't We? So album tu ada beberapa lagu hits lah. But then apabila dia keluarkan album ni, nama Cranberries ni masyhur lah serata dunia. Dan this album yang membuatkan Cranberries ni penetrate US market and worldwide market lah. So dalam album ni ada dia punya single seperti yang famous, yang selalu orang dengar, Zombie, Order to My Family, Ridiculous Talk, Dreaming My Dream, Empty. So Cranberries ni dianggotai oleh nyanyi dia, Dolores O'Riordan. Tapi sayangnya Dolores ni dah meninggal tahun 2018. Ada banyak lagi album daripada Cranberries yang you all boleh check out. For me, this is the ultimate album daripada Cranberries. So you all boleh check out Cranberries, No Need to Argue. Boleh dapatkan dalam bentuk CD ataupun vinyl. Okay, album pilihan saya yang kali ni ialah album daripada, ya tengok saya pakai baju apa, pastinya album daripada The Cure bertajuk The Cure Wish. Okay, The Cure Wish ni bukan first album The Cure. The Cure ada banyak album lah, I think 9 ke 7 album sebelum Wish ni. Tapi album Wish ni dirilis pada 1992, dan at that point of time benda ni dah terjual 1.2 million copies lah at that point of time. The Cure ni dia memang, dia punya signature dia ada element of gothic rock, tapi album ni dia light sikit lah daripada album yang lebih-lebih dark yang sebelum-sebelum ni. Ada elemen of guitar driven sikit, and then ada alternative pop sikit lah dalam album ni. Dalam album ni juga ada single dia yang famous, iaitu Friday I'm in Love. Dia ada album yang sebelum ni, Disintegration. So Disintegration tu dia ada hits dia, tapi bagi saya lebih suka Wish lah, pasal sound dia lebih segar, and then kita boleh tengok peak The Cure at this album. So lepas ni ada album-album lain selepas ni, dia punya momentum tu dah agak kurang sikit. So check out The Cure, Wish.
Pilihan saya ke-8 datangnya daripada band yang saya pernah featurekan band ni dalam episod sebelumnya. Album awal-awal dia memang agak grunge lah, tapi bila album lewat-lewat sikit, dia dah move to alternative, ada experimental, ada elemen-elemen lain lah. Album pilihan saya kali ini ialah album daripada band Smashing Pumpkins yang bertajuk Melancholy and the Infinite Sadness. Dalam album ni ada 2 disc, disc 1 and disc 2, yang mana disc ni dilabelkan sebagai Dawn to Dusk, Twilight to Starlight. I mean macam siang dan malam lah, lebih kurang begitu. And then dalam album ni ada beberapa single yang famous lah untuk band Smashing Pumpkins ni, iaitu Bullet with Butterfly Wings, ada Tonight Tonight, ada Zero, ada Jelly Belly, hits MTV punya Frequent Rotation 1979. Dalam album ni Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlain and DRC masih lagi bersama. So album ni mesti ada lah untuk peminat Smashing Pumpkins dan alternative 90-an. Okay, band ini datangnya daripada UK, Britpop band pada awalnya, dan ia antara band penting lah dalam movement Britpop di UK. Band yang saya masukkan ialah Suede, Brad Anderson dan rakan-rakannya. Okey, album pilihan saya daripada Suede ni ialah album ketiga, studio album dia daripada Suede, bertajuk Coming Up. Kenapa saya pilih Coming Up berbeza dengan album kemudian atau berbeza dengan album sebelum Dogman Star ke apa semua? Kerana album ni dia move, Suede ni ada buat perubahan line up, ada buat perubahan dari segi muzik yang dia orang mainkan, dan muzik ini lebih friendly kepada listener yang tak tahu Britpop, yang listener nak dengar something yang light, something yang popish, ada guitar work. So album ni bagi saya lah album terbaik lah. I think few years back pun ada release album, tapi tak sebaik Coming Up ni lah. Dalam album Coming Up ni ada banyak single lah, macam Trash, By the Sea, Lazy, Beautiful One, The Night. So album ni juga merupakan first album Suede dengan gitaris baru dia, Richard Oakes. So Richard Oakes until now masih lagi dengan Suede lah. This album juga merupakan album yang memperkenalkan Suede kepada worldwide market lah, because album sebelum tu Suede hanya dikenali di sekitar UK saja. Check out dia punya music video, very nice music video, Beautiful One, Trash ni apa semua. You boleh check out CDs ataupun LP lah for this one. Suede. Pilihan terakhir saya untuk kali ni ialah album yang bagi saya, kalau all time punya album, this is one of my all time favorite album. Pop ke, rock ke, apa ke semua, this album mesti ada dalam saya punya all time favorite. Dan saya akan dengar album ni sebulan sekali, 2 bulan sekali, saya mesti mainkan album ni. Album yang saya masukkan ialah datangnya dari band funk, rock, psychedelic, something like that, daripada Red Hot Chili Pepper. Album yang saya masukkan daripada Red Hot Chili Pepper ini ialah Blood Sugar Sex Magik daripada tahun 1991. Kenapa album ni istimewa? Okay, I tahu you all mesti cakap, alah, Californication pun baik apa, By the Way pun best apa lagi. Mother's Milk dia lebih funk lah. Album ni merupakan album penting bagi Red Hot Chili Peppers, kerana dalam album ni Pushante dah ada, Mother's Milk dah ada, tapi dalam album ni ada hits dia, macam ada The Bridge, Suck My Kiss, Breaking the Girl, ada Power of Equality, I Could Have Light. Banyak album ni. Give It Away Now, itu memang top. Give It Away Now tu. So album ada elemen funk, guitar work yang baik, bass Flea yang tak kacau bilau macam Mother's Milk, dan sebelum-sebelum tu Flea asyik slapping. Dalam album ni ada slapping tapi terkawal. And then Frusciante punya guitar work memang best, and then vocal, drum, semua memang gel, memang cantik lah. This album juga merupakan album penting yang mana menjadi reference lah pada alternative band, pada band-band funk ke band yang kemudian lah. Dalam album ni Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith dan John Frusciante memang in top form lah untuk album ni. And then okay, after album ni Frusciante out, lepas ni baru ada album One Hot Minute, Dave Navarro masuk apa semua, then they come back in 1990, late 90s kot, baru datang balik Frusciante untuk album Californication. Check out this one, this is my all time album untuk Red Hot Chili Peppers. Saya dah listkan 10 album alternatif 90-an pilihan saya. You all boleh komen, like and subscribe. Saya alu-alukan untuk you all komen, bagi pendapat, kita boleh sembang, boleh bincang. Teruskan support kita, teruskan support hasil-hasil karya saya. Cukup untuk setakat ni. Majulah muzik untuk Malaysia.